sejahtera, saya Nala Huda bertemankan rakan setugas Gigi Ahmad di Awani Pagi dan kami membawakan Realiti Rakyat, satu tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19 serta aktiviti-aktiviti sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini. Dan anda tidak berseorangan dalam menghadapi waktu getir ini kerana untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani. Dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Setiap cerita, masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, statistik utama tenaga buruh Malaysia bulan Mac dan suku pertama 2020 menunjukkan jumlah penganggur pada Mac meningkat 17.1% iaitu kepada 610,500 orang dan ini dipengaruhi terutamanya oleh impak negatif Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan dan apa impaknya ke atas pasaran buruh. Dan daripada jumlah penganggur terbabit, penganggur siswazah menyumbang sebanyak 29.3%. Dan kalau kita lihat Malaysia Institute of Economic Research (MIR) pula menganggarkan sebanyak 2.4 juta akan kehilangan pekerjaan akibat pelaksanaan PKP dan berdasarkan data dan keadaan ekonomi semasa, peluang pekerjaan untuk 6 bulan akan datang dikatakan agak terhad. Dan bagaimana pula nasib graduan pada tahun 2020? Dan untuk membincangkan perkara ini bersama kita pagi ini adalah Profesor Dr. Nik Mahiran Nik Muhammad, iaitu merupakan pengarah kanan Institut Keusahawanan Universiti Malaysia Kelantan UMK. Selamat pagi Prof. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersama Realiti Rakyat di Awani Pagi. Prof, kita teruskan dengan soalan Bagaimana Prof melihat kepada nasib graduan tahun ini dengan pasaran buruh yang amat terkesan akibat pandemik COVID-19? Cabarannya memang amat beratlah. Kita nampak yang pandemik ini memberikan satu cabaran kepada graduan-graduan kita, di mana peluang pekerjaan pun makin merundum. Jadi graduan-graduan kita terpaksa memikirkan bagaimana untuk survive dengan cara yang berbeza daripada apa yang mereka harapkan. Jadi mereka mesti perlu menumpukan kepada peluang-peluang baru, upskillkan kemahiran-kemahiran yang ada. Jadi pada pandangan saya, graduan kerana perlu bersedia dengan norma baru, bersedia dengan cabaran baru dan bersedia dengan pemikiran baru. So cara yang nampak untuk survive graduannya harus menjadi independent. Mereka perlu memikirkan untuk bekerja sendiri, menjadi solopreneur ataupun freelancer, ataupun menimba lebih ilmu untuk mempunyai lebih kemahiran daripada apa yang mereka peroleh daripada universiti. So itulah yang perlu dilakukan pada graduan yang bakal graduan ataupun yang telah bergraduat tapi masih tidak mendapat pekerjaan. So, pemikiran harus berubah ke arah menjadi lebih independen dan menjadi solopreneur, freelancers ataupun menjurus ke arah keusahawanan. So, itu pandangan saya. Prof banyak fokus kepada peningkatan kemahiran atau upskilling dan juga latihan semula reskilling. Boleh Prof jelaskan kepada penonton kita apa maksudnya kedua-dua upskilling dan reskilling ini? Kalau kita lihat pendidikan yang telah kita beri kepada graduan kita ataupun ilmu yang diterima oleh mereka, kebanyakannya adalah explicit knowledge ataupun ilmu-ilmu akademik yang mana dari segi kemahirannya mungkin perlu dipertingkatkan. Jadi bila kita sebut tentang upskilling, sebenarnya kita memberi penambahan ilmu dari segi hard dia panggil hard skill. Kita sebenarnya menekankan kedua, hard skill and soft skill. Tapi soft skill sahaja adalah berkaitan dengan attitude dan mindset. Tapi hard skill juga penting dalam keadaan senario sekarang, di mana mereka perlukan kemahiran. Khususnya kalau kita lihat sekarang kemahiran digital, kemahiran teknologi adalah sangat penting. Dengan era IoT sekarang, Internet of Things, dengan era apa yang kita panggil Industry Revolution 4.0, they need to know technology very well. So, itu adalah salah satu
upskilling yang perlu kita terapkan kepada pelajar-pelajar kita. Pada waktu yang sama mereka perlu mempunyai kemahiran khas, kemahiran khusus. Contohnya jika mereka ini berniaga food and beverages, mereka mesti mempunyai skill dalam masak-memasak dan sebagainya. Jadi saya rasa dalam tempoh apa yang kita panggil short term ni, the upskilling yang perlu kita beri kepada graduan-graduan kita adalah yang bersifat hard skill. Hard skill di mana mereka perlu ada kemahiran-kemahiran tertentu untuk mereka menjurus ke arah keusahawanan ataupun menjadi self-employed. Jadi itu yang disebut sebagai upskilling. Reskilling pula, mereka perlu meningkatkan skill yang sedia ada. Contohnya mereka mempunyai kemahiran perniagaan tapi tidak ada kemahiran dari sudut penggunaan internet, penggunaan social media, for example. Jadi saya rasa kerajaan sebenarnya telah memberi banyak ruang-ruang funding untuk meningkatkan ataupun reskillkan usahawan-usahawan kita dan graduan-graduan kita ni. Dan kita tengok dalam keadaan berapa bulan kita dalam COVID-19 ni, apa yang dipanggil online training terlalu banyak yang dibuat, sama ada oleh Magic ataupun sama ada oleh InScan dan juga individual secara private dan juga universiti. Jadi saya rasa inilah peluang yang graduan perlu ambil, usahawan perlu ambil. Mereka tidak boleh lari. Nak tak nak, mereka perlu kenal social media, mereka perlu kenal internet. Jadi itu yang disebut sebagai upskilling and reskilling. Jadi kita dekat universiti juga menyediakan short courses ataupun kursus yang pendek kepada usahawan-usahawan untuk upskillkan kemahiran-kemahiran mereka. Begitu juga untuk reskillkan ataupun because kita ni usahawan yang sebelum ni berjaya perlu relearn or unlearn and relearn. Maksudnya belajar benda-benda baru. Tak mereka terpaksa menerima hakikat bahawa senario dah berbeza, dunia dah berbeza, dunia sudah menjadi boleh dikatakan fully digital. So itulah yang saya nampak kerajaan pun melihat sebenarnya benda itu adalah penting untuk kita bangunkan hard skill and soft skill of our people, our youth dan juga usahawan. Jadi kerajaan harus memberi banyak ruang bukan sahaja kepada agensi kerajaan tetapi juga kepada agensi swasta untuk memberi latihan-latihan seumpamanya kepada usahawan dan juga graduan-graduan kita. So itulah yang dimaksud. Ya, saya setuju dengan saranan Prof untuk menggalakkan golongan graduan, golongan muda untuk lebih berdikari, lebih independen untuk mencipta peluang pekerjaan mereka sendiri untuk tidak bergantung kepada syarikat dan sektor swasta, majikan dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama kita lihat banyak beban yang diletakkan pada golongan graduan ketika ini untuk memastikan mereka ini berkemahiran tinggi, perlu belajar kemahiran media sosial, internet dan teknologi dan sebagainya. Banyak kemahiran yang mereka perlu ada untuk memastikan mereka berdaya saing, kompetitif dalam pasaran buruh. Tetapi dalam masa yang sama kita lihat juga pasaran buruh ini mungkin bagaimana mereka memberikan gaji, peluang pekerjaan buat golongan graduan ini mungkin tidak setimpal dengan bebanan mereka itu. Dengan kita lihat gaji yang tidak meningkat dalam beberapa tahun yang lepas berbanding dengan dahulu. Jadi apa pandangan Prof? Ya, kita tegaskan fokus kepentingan untuk mencipta peluang pekerjaan sendiri menjadi usahawan, tetapi bagaimana pandangan Prof secara peribadi terhadap pasaran buruh ketika ini dengan beban pada golongan graduan itu untuk belajar pelbagai kemahiran dalam konteks normal baru ini? Ya. Pada pandangan saya rasa COVID-19 ini sebenarnya memberi banyak pengalaman ataupun memberi banyak pendidikan lah pada kita semua. Kita pada waktu ini kita harus bersatu hati. Saya setuju bahawa kita melihat kita memberi tekanan ataupun bebanan kepada graduan kita yang mungkin shock. Dan mereka pun muda dan mereka pun mungkin wisdomnya kurang. Jadi dengan itu saya rasa jaringan antara industri usahawan yang sedia ada dengan belia-belia ini perlu ada. So kita harus sokong-menyokong, tolong-menolong. Kalau dulu kita bercakap pasal Blue Ocean Strategy, collaboration, kerjasama. Sekarang kita kena
mempunyai konsep kongsi sama. Kalau kita tengok sekarang banyak perniagaan-perniagaan, contohnya macam restoran, mereka menggunakan Runner, mereka menggunakan Grab. Jadi satu produk, satu bisnes dah dikongsikan dengan beberapa kumpulan. Jadi itu adalah salah satulah yang dilihat perlu ada, iaitu kita perlu tolong-menolong. Filantropi sekarang kita nampak bukan sahaja membantu golongan B40 yang perlu makan, tapi juga filantropis di kalangan corporate dan industri sama ada besar atau sendara perlu membantu graduan-graduan tersebut. Jadi saya rasa ada juga kerajaan memberi sedikit kekongan kepada industri yang membantu graduan ini, memberi apa dipanggil insentif kepada industri untuk membimbing graduan dan belia-belia ini ke arah menjadi usaha yang berjaya di masa hadapan. Jadi bagi saya, jaringan industri antara pelajar, kalau katalah universiti membangunkan usahawan pelajar, jadi setakat universiti memberi teori dalam melaksanakan perniagaan itu tidak mencukupi. Jadi kita perlukan sambutan sokongan daripada industri juga. Dan saya lihat sekarang ini kita ada ramai sebenarnya golongan-golongan tua yang mempunyai kepakaran dan kemahiran. Hak skill yang saya sebutkan tadi, kemahiran. Kalau di Kelantan ni kemahiran membuat perak, kemahiran membuat pertukangan kayu dan sebagainya. Mungkin itu adalah salah satu reskilling yang boleh kita beri. Kita boleh bawa semula, kerajaan pun boleh tolong bantu untuk bawa semula mereka-mereka yang sudah makin pupus ni untuk bantu memberi hak skill kepada belia-belia kita. Jadi dari sudut gaji yang disebutkan tadi, di mana tidak setimpal dengan bebanan dan juga tanggungjawab yang diberi kepada usahawan, kepada pelajar-pelajar ni, sebenarnya pelajar kita sendiri pun perlu juga untuk pandai memilih yang mana yang bersesuaian dengan mereka. Kadang-kadang kalau kita tengok di negara-negara barat, mereka suka menjalankan perniagaan yang enjoyable, not about money but about learning experience. So kalau boleh kita nak terapkan jugalah kepada belia-belia kita, graduan-graduan kita, supaya jangan memilih pekerjaan yang bersifat monetary. Kalau tak, kita tak akan belajar sampai bila-bila. Go and work to a place where you like and you can learn and you can become independent in the future. Jadi kalau kita sentiasa memikirkan gaji, jadi kita jadi memilih pekerjaan dan kita tak akan belajar sampai bila-bila. Dan pada waktu yang sama, kalau boleh majikan tu share lah, one cake tu share lah. Janganlah tamak ke, janganlah kita take advantage of our youth yang memerlukan apa yang kita sebut sokongan daripada kita. So kedua-dua pihak ni perlu saling bantu-membantu. So at the end of the day, saya rasa kita perlu kongsi sama. Mungkin kita sebut term yang baru, white ocean strategy. So white ocean strategy itu kena ada elemen of spirituality, elemen of philanthropy, elemen of bantu antara satu sama lain. So kalau boleh perkataan social enterprise tu walaupun secara bukan directly related to produk yang kita keluarkan, tapi social enterprise itu adalah tujuan untuk kita sama-sama bantu-membantu, bukan setakat membantu kumpulan-kumpulan yang kita rasa tertindas ni, belia-belia graduan ni, tapi juga membantu negara secara umumnya. Ya, So, Prof. itu pendapat saya juga. Prof, kalau kita bercerita mengenai kemahiran juga, Prof, kalau kita lihat juga bila PKP itu dikuatkuasakan sejak 18 Mac selama 2 bulan itu, kemudian sambung pula dengan PKPB, kita dapat lihat kesan daripada situ mereka yang mempunyai kemahiran tunggal dalam bidang tertentu sangat-sangat terkesan. Misalnya juruterbang, kan? Mereka hilang pekerjaan dan kalau kita lihat lagi untuk mereka yang mempunyai single skill ni, mereka perlu menunggu peluang dalam bidang yang sama untuk dapat pekerjaan yang sama. Dan adakah ini pandangan peribadi Prof, adakah bakal-bakal graduan perlu melihat semula terutama dalam memilih bidang untuk mereka melanjutkan pelajaran di masa hadapan ni?
Ya dan tidak. Pada pandangan saya rasa kita masih memerlukan jurutera, kita masih memerlukan pilot. Kalau tak, kita tak boleh ke mana-mana. Cuma mungkin ilmu yang bakal diterapkan tu berbeza sedikit. So maksudnya kita perlu memberikan mereka lebih ilmu yang berkaitan dengan era di zaman digital ini. Jadi contohnya katalah jurutera. Kalau katalah jurutera elektrik, kadar jurutera elektrik yang boleh baiki lampu, baiki elektrik, mungkin itu sudah tidak relevan lagi dengan kedudukan yang fenomena yang ada pada era Industrial Revolution ni. So semua kursus-kursus yang ditawarkan harus bersifat inovatif, kreatif dan inovatif. So maksudnya elemen-elemen of technology, elemen-elemen of design thinking, elemen-elemen of creativity mesti ada. Jadi bagi saya kursus-kursus umpama ini saya rasa walaupun zaman berakhir sekalipun masih kita perlu. Kita masih perlu mechanical engineer, electrical engineer. Cuma yang kita perlukan adalah ilmu yang lebih luas. Khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, digital dan sebagainya. Internet of course. That is how communication now is being done. Jadi pada pandangan saya, even kalau kita tengok tourism, kita nampak shrinking. Dah tak ada, dah kalau dalam tempoh PKP ni, tutuplah kebanyakannya hotel dan juga ejen-ejen pelancongan dan sebagainya. Tapi mereka saya rasa masih diperlukan. Walau bagaimanapun, kita perlu menerapkan dalam konteks yang berbeza. Itulah peranan universiti kot mungkin untuk memikirkan bagaimana kurikulum-kurikulum baru yang patut kita bawa kepada pelajar-pelajar kita ni supaya mereka boleh adapt. Mereka boleh adapt dengan future senario ataupun situasi di masa hadapan. Ya. Jadi mungkin pilot sabarlah ya. Saya rasa ini hanyalah kadang-kadang kita tengok kalau dalam finance tu kita sebut systematic risk. Risiko yang memang telah ditetapkan. Kalau dengan Islam tu Allah dah kata adalah certain tempoh yang mana kita akan menghadapi recession, tempoh dia punya sektor tu katalah 7 tahun sekali, 10 tahun sekali. InsyaAllah. Sabar. Tapi dalam waktu ini jangan duduk saja-saja, jangan pasrah dengan apa yang ada, apa yang berlaku. Cuba cari ilmu-ilmu lain. So saya nampak dalam PKP ni ada yang jadi kaya raya. Ada juga yang jadi miskin. Depends on macam mana kita menerima keadaan yang kita hadapi sekarang ni. Jadi saya rasa apa yang berlaku itu adalah ada hikmahnya. Jadi bagaimana kita nak menanganinya, bagaimana kita nak ambil peluang itu yang penting. Opportunity is very important. So, orang yang dapat yang pandai mengambil peluang, mereka akan dapat manfaatnya. Tapi kalau yang just pasrah saja menunggu aja, saya rasa itulah. Ya, baik. Terima kasih Prof, dan kita juga harapkan yang terbaik buat golongan graduan ketika ini, dan kita harap dengan PKP dan pandemik COVID-19 ini dapatlah beri peluang untuk mereka belajar kemahiran baru, dan ini tidak semestinya menjadi pengakhiran buat peluang mereka. Pasti adanya cahaya di hujung at the end of the tunnel nanti. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Nik Mahiran Nik Mohamad, merupakan pengarah kanan Institut Keusahawanan UMK, banyak kongsikan nasihat buat golongan graduan ketika berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, dan kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini dengan banyak lagi perkongsian lain.